Assalamualaikum anda semua, apa khabar? Okey, bertemu lagi kita dalam cerita gila siri 3 pula. Okey, ingat ZP bercerita, anda mendengar. Okey, jom. Gila siri 3. Semua penumpang bangun, berderet menunggu giliran untuk turun daripada bas. Aku pimpin tangan Nurul. Perlahan kami berjalan menuruni bas. Aku sempat menoleh ke belakang. Aku lihat lelaki pensyarah hanya duduk di tempatnya. Sebaik berada di luar bas, terdapat 2-3 bas dari syarikat yang lain meletak bas di kawasan yang sama. Aku memandang di depan, tersegam kedai makan yang berdinding papan dan beratap zinc. Kedai yang agak besar. Sebenarnya kedai makan ini seperti warung kampung. Seperti warung kedai makan di kampung. Cuma diubah suai menjadi besar. Tiada meja plastik kelihatan. Sebaliknya, meja kayu yang dibuat memanjang. Tiang meja itu tertanam pada tanah. Layanan self-service digunakan. Pemandu bas akan mendapat layanan VIP pada tuan kedai. Biasalah pemandu bas membawa pelanggan pada tuan kedai. Fahamkan maksud Zakfi ya? Okey. Untuk pengetahuan anda semua, inilah R&R yang ada dulu sebelum terbina lebuh raya Kuala Lumpur ke utara tempat lain pun sama macam tu lah masa tu Okey. Jinda duduk dulu jaga tempat. Kanda pergi ambil makan dulu. Boleh tak? Kata aku memberi pendapat. Baik, Kanda, jawab Nurul ringkas. Nurul duduk di kursi kayu yang tiada penyandar. Kursi kayu yang dibina memanjang. Aku melangkah ke meja hidangan. Mata aku merayap pada lauk pauk yang terhidang. Agak lemah selera aku. Mi goreng menjadi pilihan aku malam itu. Setelah membuat bayaran, aku terus mengatur langkah menuju ke Nurul. Kesian Dinda, dah lapar kena tunggu. Nurul hanya tersenyum sahaja. Dah, Dinda pergi beli makanan. Wang RM10 aku selitkan di tangannya. Baik, Kanda, amboi macam nak pergi jauh saja, sindik aku. Biarlah, jeling Nurul. Senyuman manis dilontar pada aku. Aku melihat Nurul hingga hilang dari pandangan. Lelaki di depan aku begitu asyik menjamu selera. Tidak diindah kiri dan kanan orang sebelahnya. Menunduk saja kepalanya. Lapar betul tu, bisik hati aku. Aku ketawa kecil. Aku alih memandang keadaan sekeliling pula. Semua orang leka menjamu selera. Ada yang leka memilih menu masing-masing juga. Satu suapan menerjah masuk ke mulut aku. Sambil mengunyah, mata aku pandang ke arah tempat bas yang sedang parking. Aku nampak seseorang sedang berjalan dengan beg pakaiannya. Aku fokus betul-betul. Oh, lelaki pensyarah rupanya, kata hati aku. Lelaki itu menuju ke arah tandas yang berdindingkan zinc. Kedudukan tandas agak ke dalam, tapi masih berdekatan dengan kedai. Aku abaikan terus, fokus pada mi goreng di depan aku. Tiba-tiba, aduh, sepantas saja satu jeritan orang di depan aku mengejutkan suasana. Serentak itu juga percikan darah merah menyimbah ke dalam pinggan aku. Percikan merah itu juga tempias pada baju dan muka aku. Darah, bisik hati aku. Pantas aku melihat ke depan. Lelaki depan aku menggelupur kesakitan akibat dilibas dengan parang panjang. Menggeletik tubuhnya di tanah. Di belakang tubuhnya berbirat, terbelah satu jalur panjang kesan libasan parang. Terkoyak bajunya, membuak darahnya. Jeritan orang kedua kedengaran pula. Mangsa kedua tersembam ke tanah dengan kesan yang sama, koyakkan daging di bahagian belakang. Kau orang ni tak layak duduk di dunia ini. Kau orang kotor. Jerit satu suara yang orang yang melibas parang. Kemudian dilibas berkali-kali ke arah tubuh itu. Suara orang ketiga kedengaran atau mangsa keempat. Keadaan menjadi tegang, cemas pada masa itu. Semua orang menjerit dan berteriak lari menyelamatkan diri. Aku telah berdiri, menjauhkan diri daripada meja makan. Nurul, jerit aku. Aku berlari ke arah kedai, berlaga-laga dan terlanggar bau dengan orang lain yang turut panik. Keadaan pada masa itu memang di luar kawalan. Yang perempuan menjerit tidak tentu arah, yang lelaki berteriak menyuruh menyelamatkan diri. Aku rempuh orang di depan. Aku terus masuk ke dalam kedai, tempat hidangan lauk. Melilau mata aku mencari kelibat kekasihku. Ketakutan wajah aku ketara 100%. Aku takut tentang keselamatan kekasih aku. Nurul, jerit aku di dalam kedai. Aku terus menuju di ujung kedai. Jeritan Nurul terkekal di bibir. Abang Zam,
Abang Zam, nama aku dipanggil. Merayau mata aku mencari tetapi tidak berjumpa pada mulanya. Sekian siri 3. Berjumpa lagi kita pada siri keempat. Terima kasih kerana mendengar cerita ZP bercerita. Okey. Assalamualaikum. Jumpa kita pada siri keempat. Terima kasih. Assalamualaikum.